Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz sekalian? Alhamdulillah, Ustaz berada dalam keadaan baik. So harap begitu juga dengan para pelajar semua berada dalam keadaan baik. Kita sekarang ini berada dalam mod PKPB dengan pandemik wabak coronavirus. Jadi kita tak boleh datang ke sekolah. Namun demikian, pembelajaran kita perlu diteruskan. Jadi untuk pagi ini, untuk hari ini, pembelajaran kita untuk pelajaran yang ke-8 untuk pendidikan Islam ini, pelajaran yang ke-8, tajuk penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 53. Dalam muka surat 53 ini, kita lihat unit 1, baca ayat dengan betul, lancar dan bertajwid. Di sini telah disediakan teks untuk surah Ghafir ayat 67, dan di sebelah teks tersebut disediakan kod QR capaian pantas. Jadi kita boleh scan kod tersebut. Mari kita scan kod tersebut untuk kita mendengarkan bacaan yang betul daripada Qori. Mudah-mudahan dengan bacaan yang tersebut kita boleh latih bacaan kita agar kita dapat selepas ini baca dengan betul, lancar dan bertajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Sadaqallahul azim. Jadi demikianlah bacaan. Jadi pelajar selepas ini boleh melancarkan bacaan kerana ayat ini juga akan ditaksir, dinilai untuk PBD. Jadi kita beralih kepada unit kedua, baca ayat dengan betul dan fahami maksud. Jadi Ustaz akan bacakan dan pelajar juga hendaklah membaca ayat tersebut. Jadi Ustaz besarkan teks agar boleh dapat. Okey, baik. Yang pertama, huwallazi khalaqakum min turab. Maksud dia, dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Yang kedua, summa min nutfatin summa min alaqah. Kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku. Yang ketiga, summa yukhrijukum tifla. Kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Summa
litablughu asyuddakum. Kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa. Summa litakunu syuyukha. Kemudian kamu sampai menjadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Dan ada antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Walitablughu ajalam musamma. Supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun. Dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah. Jadi para pelajar yang Ustaz kasih sekalian, pelajar-pelajar hendaklah memahirkan, melancarkan bacaan dengan bertajwid. Unit ketiga iaitu menceritakan bagaimana proses kejadian manusia. Ayat yang kita bincangkan ini iaitu berkaitan dengan penciptaan manusia yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kita tengok orang berkahwin, lepas berkahwin nanti dia akan dapat anak. Mak dengan ayah kita berkahwin, akhirnya lahirlah kita ke dunia. Tapi bagaimana Allah Ta'ala yang menciptakan diri kita ni yang berada di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita dewasa, selepas kita dewasa kita tua dan kita akan mati. Ada juga yang mati sebelum dilahirkan, di dalam kandungan juga telah mati. Jadi kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menceritakan proses kejadian manusia yang Allah Ta'ala aturkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam dari saripati tanah, iaitu disebut sulalah. Proses kejadian manusia begitu unik, rapi dan diatur dengan sangat sempurna. Hal ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ni yang pertama sekali proses kejadian manusia iaitu disebut sebagai nutfah. Disebut kat sini ialah nutfah. Nutfah merupakan percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Jadi bila berlakunya hubungan seksual antara ibu dengan ayah, maka berlakulah nutfah tadi tu. Yang kedua, alaqah. Alaqah ialah segumpal darah yang tergantung dalam rahim. Jadi, selepas proses yang pertama tadi tu, maka alaqah. Alaqah ni segumpal darah yang tergantung dalam rahim. Dia duduk dalam rahim ibu kita. Allah SWT menjadikan rahim ibu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. Jadi bila tanya orang perempuan dia mengandungkan anak kat mana, jadi jangan sebut perut, sebut di dalam rahim. Jadi bezanya antara orang lelaki dengan orang perempuan dia mempunyai rahim. Dengan sebab adanya rahim, maka orang perempuan dia boleh mengandung. Yang ketiga, proses yang ketiga iaitu dia disebut sebagai mudghah. Bahasa Inggeris disebut embrio. Mudghah ialah segetul daging yang lembut. Dia bertukar daripada darah tadi tu, dia bertukar menjadi daging yang lembut.
Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan anak, saraf tunjang dan pembentukan anggota lain seperti telinga dan mata. Mulalah dia dah ada bentuk-bentuk tu berlaku. Seterusnya, janin. Yang keempat disebut sebagai fetus bahasa Inggeris. Ini janin. Pada peringkat janin, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Bila dah sempurna ni kita panggil sebagai janin. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ-organ tubuh. Jadi malaikat akan tanya dekat Allah, ya Allah, sekarang ni dah sempurna, nak ditiupkan roh ke tidak? Allah Ta'ala kata tiupkan roh. Maka malaikat akan mengambil roh di Lauh Mahfuz dan dimasukkan ke dalam janin ini. Jadi hakikat roh tidak dapat dikaji kerana hakikat ini merupakan antara rahsia Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan manusia. Jadi kita roh ni tak tahu macam mana rupa roh ni, apa roh ni kan. Tetapi ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat dia buat kerja je. Malaikat dia hanya melaksanakan kerja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasa kehidupan manusia. Jadi daripada ayat ini kita melihatkan iaitu dalam fasa kehidupan manusia selepas dilahirkan. Jadi selepas lahir kita tengok fasa kehidupan manusia ni macam mana. Okey, Ustaz tak bahasa kecil kan. Okey, buku besar, buku teks kita ni. Dalam setiap fasa kehidupan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa meletakkan ketetapan syariah bersesuaian dengan tahap kesediaan psikologi mereka. Yang pertama, kanak-kanak. Kita dah dilahirkan, kita menjadi anak. Dalam proses yang pertama, kanak-kanak. Okey, anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Dalam keadaan ini, waktu tu kita tak pandai pun, tetapi siapa yang mengajar kita berjalan? Siapa yang mengajar kita bila lapar saja menangis, bila sakit menangis, bila sejuk menangis, bila rasa sunyi menangis? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar pada kita, diilhamkan pada kita. Jadi waktu ni tak ada siapa pun boleh ajar kita. Jadi kalau kita tengok macam burung, bila anak tadi tu menetas, keluar anak burung, dia terus berkicap, bunyi cik 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 tu kan. Jadi selepas tu ibu dia faham, anak ni nak makan, dia pun terbang bawa makanan. Lepas tu dia bunyi lagi cik 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 cik, ibu dia tahu anak dia sejuk, maka dia akan letakkan anak dia di dalam bawah dia punya sayap dia dan sebagainya. Begitulah Allah Taala. Jadi kita ni manusia ni kanak-kanak asalnya kita tak ada apa-apa pun. Kita lahir dalam keadaan begitu, tak tahu apa-apa, hanya macam mana diletakkan. Kalau diletakkan telentanglah kita, akhirnya kita pun belajar. Siapa yang mengajar kita? Tak lain bukan ialah Allah. Daripada tak pandai apa-apa, kita mula belajar merangkak, kita mula belajar berjalan. Jadi semua ni diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang kedua ialah peringkat remaja. Ini pelajar-pelajar sekarang hari ni dalam keadaan remaja. Dalam keadaan remaja ini mereka mula ditaklifkan Allah Subhanahu Wa Taala bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan berpandukan aturan syariat. Apa maksud ditaklifkan? Dipertanggungjawabkan. Kita buat, kita tanggung. Pelajar malas belajar, maka tak pandai. Pelajar ponten sekolah, digantung sekolah, dibuang sekolah. Pelajar belajar bersungguh-sungguh, pelajar akan cemerlang di dalam pelajaran. Kesannya apa nanti? Kesannya akan mendapat sijil yang bagus, maka memudahkan untuk menyambung pelajaran. Maka selepas itu ada kesan-kesan dia. Selepas dapat sijil daripada SPM yang bagus, dapat masuk universiti, dan di universiti tersebut belajar dengan bagus lagi, dapat sijil yang bagus, akhirnya dapat pekerjaan yang baik. Namun demikian jangan lupa, semua itu adalah aturan
Allah. Rezeki ditentukan oleh Allah, tetapi sebagai manusia kita mesti menjalani proses yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga seterusnya, kita ini dewasa. Dewasa. Proses yang seterusnya yang ketiga ialah dewasa. Manusia mencapai tahap kematangan akal yang sempurna. Waktu ni akal dah sempurna, maka apa dipikirkan? Fikirkan bukan untuk diri sendiri. Kalau masa remaja, fikir diri sendiri je. Dia tahu kalau dia lapar, dia nak makan. Dia balik rumah, dia tengok tak ada makanan, maka dia akan, dia tak ada makanan ke? Itu dia hanya fikir pasal diri sendiri. Tetapi bila dah dewasa, maka dia akan memikirkan tentang yang lebih besar lagi, iaitu untuk berkeluarga, untuk bermasyarakat, untuk bernegara. Jadi manusia mencapai tahap kematangan akal yang sempurna, mereka menerima tanggungjawab yang lebih besar dengan membina keluarga, mencari rezeki dan memimpin masyarakat. Jadi ini orang dewasa. Jadi orang dewasa lagi banyak dengan fizikal. Allah Ta'ala bagi dengan kemampuan akal yang lebih kuat lagi, dengan fizikal yang lebih kuat. Kemudian proses yang terusnya ialah tua. Daya fizikal mereka semakin lemah. Namun pengalaman hidup yang telah dilalui sangat berharga untuk menjadikan pedoman kepada generasi berikutnya. Dia dah tak larat dah. Bila dah tua, tetapi pengalaman yang dilalui, ilmu yang pernah dicapai sangat berguna. Jadi apa yang perlu dibuat? Jadi orang dewasa, kanak-kanak hendaklah sentiasa mendampingi orang tua untuk bertanyakan khabar, bertanyakan tentang pengalaman, bertanyakan ilmu. Maka hormatilah orang tua kerana mereka telah walaupun mereka tak kuat, tetapi mereka telah melalui satu zaman yang lebih lama daripada kita hidup. Dan seterusnya, ini peringkat terakhir, mati. Kematian menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara yang memberikan kebaikan tidak hanya pada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Kita nak mati. Kita akan mati. Semua yang hidup, akhirnya Allah Ta'ala akan matikan balik. Tetapi orang Islam yakin selepas kita mati, kita akan menuju satu alam yang namanya barzakh, iaitu satu alam yang sementara sebelum kita akan nak pergi ke perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu, kalau kita berjaya membawa bekalan yang banyak, maka bahagialah kita di dalam syurga. Tetapi kalau sekiranya yang kita bawa ialah dosa-dosa, maka meranalah kita berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada penciptaan manusia. Antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah penciptaan manusia. Allah menyeru manusia supaya sentiasa meneliti dan memberikan memikirkan kejadian mereka sendiri supaya dapat merasakan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala serta kelemahan dan kehinaan manusia. Firman Allah Taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, surah Az-Zariyat ayat 21. Maksudnya, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya. Jadi sebagai manusia, kita kena tengok diri kita. Jadi kita ni banyak Allah Ta'ala bagikan nikmat. Allah Ta'ala bagi kita boleh bercakap, Allah Ta'ala bagi kita boleh melihat dan sebagainya. Banyaknya Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Ta'ala itu yang ada pada diri kita. Kemudian di sekeliling kita, Allah Ta'ala kurniakan kita dengan mak ayah, Allah Ta'ala kurniakan kita dengan kawan-kawan, dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian kita tengok pula bagaimana kehidupan kita, apa yang kita nak semuanya ada, kita nak makan ada makanan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tanya, tidakkah kamu memikirkan kekuasaan Allah Ta'ala? Kenapa Allah Ta'ala tanya? Supaya kita ni tidak meninggalkan perintah Allah Ta'ala ataupun kita tidak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pelajar-pelajar, mari kita ambil pengajaran daripada ayat yang pertama. Jadi untuk pengajaran, kalau kita jawab dalam peperiksaan, maka
sebagai umat Islam, kita akan jawab yang pertama, berikan pengajaran ayat. Maka jawapan kita mesti kita mulakan, sebagai umat Islam, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurnanya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Okey, yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengakui bahawa anatomi tubuh manusia diciptakan dengan fungsi yang tersendiri, bahkan saling melengkapi agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita hendaklah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmat-Nya. Jadi pelajar-pelajar yang Ustaz kasih sekalian, alhamdulillah, dengan ini Ustaz mengharapkan agar pelajar-pelajar memanfaatkan masa pembelajaran di rumah, belajar di rumah ini dengan sebaik-baiknya agar pelajar tidak tertinggal dengan pelajaran. Jadi Ustaz akhiri, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.